Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi, jika korang masih ingat, Malaysia bawah 23 tahun pernah cipta sensasi apabila menewaskan Korea Selatan 2-1 dalam saingan Sukan Asia 2018. Jadi, untuk video kali ini aku nak bersembang mengenai di manakah first 11 pemain-pemain tersebut ketika ini berada. Jadi kita mulakan dengan penjaga gol. Ketika itu Malaysia diwakili oleh Haziq Nazli. Beliau menunjukkan satu persembahan yang cukup memukau, banyak melakukan save penting sehingga kan Korea Selatan hanya bolos 1 gol. Jadi ketika ini beliau mewakili skuad JDT dengan membuat 5 kali penampilan, 3 kali dalam saingan Liga Super dan juga 2 kali dalam saingan SCL. Seterusnya kita pergi ke barisan pertahanan. Jadi seperti mana yang kita tahu, ketika itu Malaysia diwakili oleh 3 centre back cukup solid, cukup padu. Jadi kita mulakan dengan Dominic Tan. Ketika ini beliau mewakili pasukan Sabah dengan bermain hampir 21 game dalam saingan Liga Super dan telah skor 2 gol. Dan seterusnya adalah Adam Nur Azlin. Nampaknya beliau sekarang bermain untuk pasukan JDT, namun beliau agak struggle untuk mendapat kesebelasan utama pasukan JDT. Hanya bermain sedikit minit permainan dalam saingan Liga Super, Piala FA, Piala SCL dan sesekali juga bermain dalam JDT 2. Dan dengan kehadiran Feroz Baharudin, nampaknya Adam perlu tingkatkan lagi mutu permainan beliau untuk merebut skuad utama JDT pada musim hadapan. Seterusnya adalah Irfan Zakaria. Mengikut statistik, nampaknya Irfan merupakan antara tonggak utama skuad KL City dengan bermain hampir 2,287 minit permainan, dan beliau juga merupakan antara tonggak utama kejayaan KL City ke final AFC Cup. Seterusnya adalah Syazwan Andik. Ketika ini beliau dipinjamkan ke pasukan Melaka United dan menjadi tonggak utama di sana, bermain hampir 17 perlawanan dan telah skor 1 gol dan juga 2 assist. Kita pergi ke pertahanan kanan pula. Ketika itu Ong Kin Swee membawa pemain senior iaitu Rizal Ghazali yang ketika ini juga bersama Ong Kin Swee di pasukan Sabah. Di Sabah beliau juga menjadi tonggak utama dengan bermain hampir 18 perlawanan dan mencatatkan hampir 1,547 minit permainan. Seterusnya kita pergi ke barisan tengah Malaysia. Jadi ketika itu Bahdrul Bhatia diberi tugas untuk menjadi kapten dan juga diberi peranan untuk mengemudi bahagian tengah Malaysia. Jadi sebagai pemain senior, beliau berjaya mengawal barisan tengah Malaysia dengan baik. Jadi sama seperti Rizal Ghazali, Bahdrul Bhatia juga membuat runyan bersama Ong Kin Swee di pasukan Sabah dengan bermain hampir ke semua game jugalah dalam saingan Liga Super dan telah mencatatkan hampir 6 gol dan juga 4 assist dalam saingan Liga Super dan 1 gol dalam saingan Piala Malaysia. Seterusnya adalah Syahmi Safari. Jadi ketika ini beliau bermain untuk skuad JDT. Dengan statistik bagi aku not bad lah. Beliau tak adalah diperam ke apa ke. Dengan 15 kali membuat penampilan untuk skuad JDT, walaupun banyak bermain sebagai super sub dan telah skor 1 gol dan juga 1 assist buat pasukan JDT. Dan seterusnya kita pergi ke trio serangan Malaysia. Jadi ketika itu Malaysia diwakili oleh Shafiq Ahmad yang bermain sebagai striker, Safawi yang bermain sebagai sayap kanan dan juga Akia yang bermain sebagai sayap kiri. Dan kesemuanya mereka sekarang berada untuk skuad JDT. Jadi ketika itu Safawi telah skor 2 gol dan menjadi igawan buat pemain-pemain Korea Selatan, dan nama beliau memang tengah naik lah ketika itu. Namun sedikit sayang apabila prestasi beliau sedikit menurun tahun ini. Sebab apa? Beliau kena compete dengan Arif Aiman yang lebih menonjol. Jadi ketika ini beliau telah skor 3 gol dan juga 4 assist buat pasukan JDT pada tahun ini. Seterusnya adalah Akia. Nampaknya Akia hanya mencatatkan hampir 312 minit permainan pada tahun ini dengan mencatatkan hampir 9 game dan telah skor 2 gol. Seterusnya adalah Shafiq Ahmad. Nampaknya Shafiq Ahmad pada tahun ini bermain untuk 2 pasukan iaitu pasukan Kedah dan juga pasukan JDT. Hampir bermain dalam 19 game secara keseluruhan dengan mencatatkan 4 gol dan juga 6 assist. Jadi kalau kita tengok juga untuk pemain-pemain sub, tak kurang hebatnya banyak juga pemain-pemain sub ketika itu berjaya ketika ini seperti Faisal Halim, Kogi, Tommy Mawat dan juga Ifwat Akmal. Jadi aku selit sedikitlah untuk pengetahuan korang, pemain-pemain Korea Selatan yang bertemu Malaysia ketika itu nampaknya ada telah menembusi liga utama dunia seperti Huang Hee-chan sedang bermain di Wolverhampton, Son Heung-min yang bermain di Spurs, Kim Min-jae yang sedang bermain di Napoli dan juga striker mereka ketika itu iaitu Hwang Ui-jo yang bermain untuk Olympiakos. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Assalamualaikum.